Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selama ni kita akan bersiaran secara langsung untuk program Tanya Eko, iaitu satu program baru yang diwujudkan oleh bahagian komunikasi statistik Jabatan Alam Sekitar bagi menengahkan isu-isu ataupun perkara-perkara yang kita akan bincangkan berkaitan dengan perkhidmatan, isu-isu semasa berkaitan dengan alam sekitar, dan juga kita akan dibarisi oleh panel-panel yang hebat pada hari ini. So saya berterima kasih kepada Dr. Rahman daripada bahagian penilaian dan pejabat, Puan Gita. Selamat pagi Puan Gita. Okay. Selamat pagi. Dari mana hari ini kita bersiaran tu? Kita dari pejabat Europe Asia Engineering Services. Okey. So Dr. Rahman dari mana tu? Saya daripada bilik saya. Bilik sendiri, okey. Berdekatan, kita berdekatan tapi kita ada penjarakan sosial lah. Alright. So sedikit sebanyak pada pagi ini kita akan mengupas ataupun akan bercerita sedikit berkaitan dengan tajuk yang berhubung kait dengan EIA, iaitu penilaian dan juga penguatkuasaan projek EIA dan cabaran kelestarian alam baru. Tapi sebelum tu saya ingat saya akan kenalkan sedikitlah latar belakang kita punya panel pada pagi ini. Pertama Dr. Rahman. Dr. Rahman ni sebenarnya orang Sabah, Dr. Orang Sabah. Orang Sabah. Dan Dr. Rahman ni dah berkhidmat di JAS ni lebih daripada 15 tahun, mempunyai ijazah sarjana dan juga ijazah kedoktoran dalam bidang penilaian EIA. Kalau tak silap saya daripada UKM yang memfokuskan ESCP, salah satu komponen yang penting dalam pengurusan EIA ini. Sekarang ni bertugas di bahagian penilaian yang menjalankan kerja-kerja berkaitan dengan penilaian dan juga pembangunan EIA di Malaysia secara khususnya lah. Dan Puan Gita yang saya dah lama tak jumpa ni. Saya ingat bertahun-tahun bertahun-tahun kita tak jumpa Ya. So Puan Gita ni adalah salah seorang jurunding EIA berdaftar di bawah Jabatan Alam Sekitar, berkhidmat sebagai jurunding di Europe Asia Engineering Services, Europe Asia Engineering Services, dan juga seorang kita panggil penggerak juga dalam ENSEARCH, iaitu Environmental Management and Research Association of Malaysia, sebagai Vice President. So kita hari ini dibarisi oleh panel-panel yang hebat yang akan memperkatakan berkaitan dengan pengurusan EIA di Malaysia secara amnya. Okey. Itu sedikit banyak berkaitan dengan program kita pada hari ini. Kita mulakan doktor berkaitan dengan topik yang kita akan sentuh, iaitu EIA. Doktor, saya nak tanya sikit mengenai penerangan berkaitan dengan EIA ataupun dari segi bahasa perundangannya iaitu aktiviti yang ditetapkan dalam perspektif atau politik alam sekeliling 1974. Boleh doktor ceritakan sedikit sebanyak berkaitan dengan EIA ini dari segi evolusinya, dari segi pemakaian ataupun dari segi secara ringkas yang boleh kita terangkan untuk orang di luar sana, penonton kita pada hari ini, untuk faham sedikit sebanyak berkaitan dengan EIA ini. Boleh doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada Tuan Moderator Encik Anwar daripada bahagian komunikasi dan strategik. Pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada bahagian komunikasi dan strategik di atas kesudian menyediakan platform ini untuk kita berkongsi bicara tentang penilaian dan penguatkuasaan EIA yang saya kira merupakan satu topik penting dalam pelaksanaan EIA di Malaysia. Sebelum saya menjawab persoalan yang disebutkan oleh Encik Anwar tadi,
moderator kita pada pagi ini, iaitu sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya kira yang paling penting adalah untuk kita faham tentang apakah EIA dan apakah yang dimaksudkan sebagai EIA dan peranan, tujuan dan matlamat EIA itu dilaksanakan dalam konteks Malaysia secara amnya yang telah kita laksanakan selama ini. Pertamanya, bila kita sebutkan tentang EIA, dia merupakan salah satu alat dalam pengurusan alam sekitar yang digunakan secara aktif dalam kalangan negara-negara maju dan juga negara-negara membangun pada ketika ini. Kajian yang dibuat oleh Jennifer Lee pada tahun 2012 begitu ya. Dia menyebutkan lebih dari 80 buah negara, sama ada negara-negara maju dan membangun, telah mengamalkan EIA ini sebagai salah satu prosedur dan perundangan yang penting dilaksanakan di negara-negara mereka. Dan ini jelas menunjukkan bahawa EIA itu merupakan satu tools pengurusan alam sekitar yang penting dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dan secara definisinya, secara akademiknya lah ya, EIA itu boleh difahami sebagai satu kajian yang bertujuan untuk meramal, menjangka, menilai kesan-kesan alam sekitar sebelum suatu projek itu dilaksanakan. Dan seterusnya mencadangkan langkah-langkah yang bersesuaian dan efektif bagi mengawal, mengurangkan, menghindarkan pencemaran alam sekitar daripada berlaku semasa peringkat pelaksanaan projek, iaitu meliputi kerja tanah semasa operasi dan setelah penamatan projek itu dilaksanakan. Jadi apabila kita menyebutkan tentang EIA, dia bukan setakat laporan EIA yang dihantar ke Jabatan Alam Sekitar, lulus dan selesai begitu sahaja, tetapi EIA yang paling penting, dia tidak berhenti setakat itu, dia ada kesinambungannya selepas itu, iaitu semasa pelaksanaan projek, terutama sekali di peringkat kerja tanah, operasi dan juga setelah penamatan projek. Oleh itu yang jelas bagi kita, EIA ini dari segi konsepnya dia diintegrasikan kawalan pemantauan alam sekitar itu dalam the whole life cycle ataupun dalam keseluruhan kitar hayat pelaksanaan sesuatu projek EIA. So itu antara konsep dan matlamat penting yang kita perlu fahami sebagai pelaksana EIA di Malaysia. Dan dalam konteks pelaksanaan EIA di Malaysia ya, kalau kita lihat EIA dilaksanakan lebih daripada 30 tahun di Malaysia, dan dalam tempoh tersebut pelbagai cabaran-cabaran yang telah hadapi bagi memastikan bahawa EIA ini dapat kita laksanakan dengan berkesan. Dan dalam konteks Malaysia, EIA telah dilaksanakan dengan penguatkuasaan Seksyen 34A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Perintah Kualiti Alam Sekeliling aktiviti yang telah ditetapkan penilaian kesan kepada alam sekeliling 1987. Itu secara sejarahnya EIA ini telah dilaksanakan. Dan apabila kita melihat tentang evolusi ataupun perkembangan EIA ini dijalankan ataupun dilaksanakan dalam konteks Malaysia ataupun negara-negara yang telah mengamalkan EIA, terdapat 3 fasa penting yang biasanya dilalui dalam konteks pelaksanaan EIA atau perkembangan EIA di sebuah negara itu, dan Malaysia tidak terkecuali dengan melalui fasa-fasa ini. Itu fasa yang pertama kita kenali sebagai fasa pengenalan ataupun permulaan, dan fasa kedua adalah fasa pengembangan atau perkembangan EIA, dan fasa ketiga adalah fasa pemantapan dan pengukuhan EIA. So 3 fasa ini telah berlaku dan sedang berlaku dalam konteks pelaksanaan EIA di Malaysia. Iaitu kalau saya boleh sebutkan di sini, iaitu dalam konteks pelaksanaan EIA di Malaysia pada fasa permulaan ya, sekitar awal tahun 1987 dan 1990-an ya, kita pada ketika itu baru saja melaksanakan EIA dan dari segi pelaksanaan prosedur masih lagi baru. Dan pada ketika itu, metodologi kajian, skop-skop kajian dan garis panduan belum dapat disediakan secara komprehensif. Dan manakala dalam konteks penerimaan pemaju projek dan juga agensi-agensi kerajaan pada ketika itu masih lagi menganggap EIA itu sebagai suatu perkara yang baru dan agak kompleks untuk dilaksanakan. Itu pada peringkat awal semasa pelaksanaan EIA itu dilaksanakan. Dan fasa yang kedua ialah fasa perkembangan EIA. Dan fasa perkembangan EIA ini menunjukkan perkembangan yang pesat dari segi
laporan-laporan EIA yang disediakan oleh jurunding dan pemaju-pemaju projek dalam untuk melaksanakan aktiviti yang ditetapkan dalam EIA. Dan pada ketika itu Jabatan Alam Sekitar telah mula memperkemaskan SOP, prosedur, garis panduan EIA telah diperkenalkan dan juga telah memberikan penumpuan khusus untuk memantapkan penguatkuasaan EIA di lapangan. So kita telah wujudkan banyak SOP yang kita telah laksanakan pada peringkat fasa perkembangan EIA. Dan seterusnya adalah dari aspek fasa yang ketiga, iaitu fasa yang kita mula memasuki fasa ini, iaitu fasa yang kita sedang lalui sekarang, iaitu di mana fasa ini kita bukan sekadar membicarakan tentang prosedur EIA, perundangan EIA semata-mata, tetapi kita melihat kepada aspek keberkesanan EIA, the effectiveness of EIA itu menjadi salah satu aspek yang besar dalam konteks untuk kita memantapkan pelaksanaan EIA. So tema keberkesanan EIA ini merupakan satu tema penting yang sekarang ini sedang dibincangkan di seluruh dunia dengan persoalan besar sejauh mana pelaksanaan EIA di sesebuah negara itu, kalau dalam konteks Malaysia melebihi 30 tahun, sejauh mana ia telah mencapai keberkesanannya. So itu antara evolusi ataupun fasa-fasa perkembangan EIA di Malaysia. Dan pada hemat saya dalam konteks pelaksanaan EIA pada ketika ini kita telah melaksanakan menguatkuasakan dan terus menguatkuasakan Seksyen 34A Akta Kualiti Alam Sekeliling berkaitan dengan penilaian kesan kepada alam sekeliling, yang juga kita telah menambah baik dari segi aktiviti-aktiviti yang ditetapkan, di mana kita telah telah menguatkuasakan Perintah EIA 2015 yang menggariskan 38 jenis aktiviti yang perlu menjalankan EIA, iaitu yang tertakluk di jadual 1 dan jadual kedua. Ada aktiviti yang disenaraikan dan keseluruhannya lebih kurang 38 aktiviti yang tertakluk untuk menjalankan EIA. Dalam konteks pelaksanaan EIA pada hari ini, pada hemat saya EIA telah dilaksanakan berdasarkan dan mematuhi International EIA Best Practice ataupun amalan-amalan EIA peringkat antarabangsa, dan kita berada pada landasan yang betul, dan tinggal lagi kita perlukan pemantapan itu secara berterusan untuk memastikan keberkesanan EIA ini dapat dilaksanakan dengan baik. Saya rasa itu cukup sekadar untuk awal pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Okay, itu maksudnya kat sini dari segi pelaksanaan, dari segi pengenalan, pelaksanaan dan juga pemantapan kaedah penilaian EIA di Malaysia ni sebenarnya kita tak tertinggal dengan negara-negara, khususnya negara-negara maju yang mengamalkan sistem ataupun kawalan melibatkan kerja-kerja pembangunan. Maksudnya di sini kita telah melalui 2 fasa dengan cemerlang. Betul. Dan kita akan mengorak langkah untuk memastikan fasa keberkesanan yang saya ingat pihak jabatan sendiri dah mulakan sejak dari 2 tahun lepas tu dan diteruskan lagi dari masa ke semasa. So kita minta pandangan daripada Puan Gita. So kita dengar tadi penerangan daripada Dr. Rahman mengenai fasa-fasa yang telah diperkenalkan dan kita pun sedia maklum dalam bentuk fasa tersebut JAS sendiri telah mewartakan 2 perintah EIA pada tahun 1989 satu dan yang terkini pada tahun 2014. So maksudnya di sini dari segi penerimaan, dari segi penerimaan di peringkat industri, maksudnya di peringkat penggerak-penggerak projek, dan juga dari segi perunding sendiri, adakah kaedah fasa-fasa ini disedari, diterima pakai dan juga dipatuhi. So pandangan daripada Puan Gita sendiri sebagai jurunding EIA yang saya ingat antara yang senior juga di Malaysia ni, lebih daripada 15 tahun Puan Gita. Menghampiri 20 tahun sebagai seorang jurunding EIA. Okay, minta pandangan daripada Puan Gita. Ya, terima kasih moderator KPP Anwar. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada Ibu Pejabat Jabatan Alam Sekitar kerana sudi menjemput saya sebagai seorang ahli panel pada pagi ini for this particular session. Tanya ECO, which is a new session
looks very interesting. So we are looking forward lah tengok apa lagi program yang dicadangkan untuk sesi tanya ECO ni. Sebenarnya saya telah berkhidmat sebagai konsultan alam sekitar selama 28 tahun. Oh, hampir 3 Ya, dekad. hampir sama dengan fasa pertama lah. Ya. Bila EIA order keluar dalam tahun 87 dan mula diperkenalkan 88, all the activities have already been in place, ya. Actually sebagai seorang pengamal EIA ni, dia telah melalui beberapa pindaan, telah melalui banyak fasa seperti mana yang Dr. Rahman telah katakan tadi. And semua daripada fasa-fasa ni sebenarnya adalah setelah mendapat pandangan daripada kami sebagai pengamal dan juga stakeholder. Memang banyak perbincangan yang telah dijalankan untuk memastikan apa yang dicadangkan, apa yang akan disediakan untuk EIA ni dalam fasa pemantapan sehingga sekarang actually is very systematic lah, saya boleh katakan, ya. Jabatan Alam Sekitar has gone through a very systematic and juga prosedur yang sangat teratur lah untuk memastikan kami semua faham apa yang akan dilaksanakan dari segi keperluan EIA dan juga melalui banyak apa yang boleh dikatakan CPD lah, Continuous Professional Development, to make sure bila kita sediakan laporan EIA itu kita sediakan berasaskan garis panduan yang terbaru, ya, dan kehendak Jabatan Alam Sekitar yang boleh kita katakan dari segi evolusi ni is becoming more and more challenging lah, because dari segi EIA kalau dulu kita lihat secara very mungkin very streamline, ya. Sekarang ni bila kita dah ada banyak environmental problems dari segi in terms of air, water, noise and all that, and also NGO involvement which is very strong at the moment. Kita sebagai pengamal jurunding, sebagai pengamal and sebagai jurunding EIA pun kita kena, we have to evolve together, yeah. So we can't stay static, we can't be producing reports that we produced 20 years ago. It doesn't work anymore. So it's a growing process, and for me, saya memang percayalah sungguh-sungguh growing process ni tak akan berhenti. Kalau kita berhenti dari segi belajar benda-benda yang baru, dari segi pengamalan mitigasi, langkah-langkah mitigasi yang baru, yang lebih canggih, yang lebih efektif, kita akan menjadi seorang jurunding yang baik dan boleh menghasilkan laporan yang diambil kira very good dari segi international standard lah. Even now our EIA reports I think are actually already considered very good. We are very comprehensive dari segi kajian kami, ya. Bila kita lihat satu laporan EIA sekarang ni berjela-jela, sekarang dah berjilid-jilid juga, ya, dah jadi macam tesis. So memang kajian yang sungguh menyeluruh, ya, dari segi evolusi sebagai konsultan dan juga penyedia laporan EIA. Tapi kita lihat dari segi dalam kebelakangan ni, banyak juga projek-projek baru yang mungkin belum lagi diambil kira dalam Perintah EIA 2015 tu. So mungkin ini merupakan satu aspek yang perlu dilihat secara every 5 years, ya. You might need to look into changes every 5 years because there are a lot of new activities coming up. One of the examples is solar. Ya, bila kita ada solar farm ni, setakat ni belum lagi diambil kira dalam Perintah EIA 2015, tapi dah banyak projek-projek yang berasaskan solar yang telah dilaksanakan dan mungkin perlu dilihat secara progresif. So we have to accept change. Ya, kita tak boleh perintah yang 20 tahun yang lepas kita nak tengok sebagai masih valid ataupun masih boleh lagi diguna pakai pada masa kini. So it looks like it every 5 years it's going to become a change because there are a lot of new activities that's coming out. And when we look at it, it is a process. EIA ni adalah satu proses dan satu laporan yang saya boleh katakan misunderstood. Ya, sebagai seorang pengamal saya selalu kata yang
EIA ni dilihat sebagai kelulusan muktamad untuk satu projek, and that is not the case. We have to understand EIA ni adalah satu daripada kelulusan yang diperlukan untuk projek. It's not the only kelulusan. So bila kita, actually is one of the whole process of kelulusan yang perlu dapat untuk satu projek. So sometimes I feel sebagai seorang pengamal a bit frustrated jugalah, sebab banyak sangat importance that's placed on the EIA report itself. Nampak macam kalau EIA itu dah lulus, projek itu dah boleh jalan the next day dah, which is not correct. So this is something that needs to basically perlu diwawarkan sebagai EIA is not the answer to all the problems at the site. So it is a holistic kind of study that needs to be looked at with the project implementation, with all the other approvals yang ada. And seperti mana yang doktor katakan tadi, perlu dilihat sebagai satu kesinambungan dari segi perancangan projek tersebut, laporan EIA yang disediakan, yang mengambil kira findings daripada EIA tersebut, pelaksanaan di tapak dari segi EMP, Pelan Pengurusan Alam Sekitar, implementasi projek itu juga, dan juga pengawasan dan penguatkuasaan yang perlu dijalankan. So it's a whole cycle of project development activities. Tak boleh dilihat sebagai a standalone document. Because kalau kita continue to tengok EIA ni sebagai standalone document, dari segi implementasi di tapak, dari segi keberkesanan laporan EIA itu sendiri kami tak nampak. So this is something that memang kita perlu beri perhatian yang khusus, dan kita juga kena pastikan bila kita lihat suatu projek tu adalah dari segi perancangan from the start, from the inception, right to the implementation, to the closure, and to the quality of living of the people in the particular area. So that is maybe sebagai saya punya opening lah untuk webinar ni. Terima kasih. Terima kasih, Puan Mita. So maksudnya di sini EIA itu, penilaian EIA itu bukan hanya sekadar sebuah laporan. Dia terdiri daripada banyak lagi komponen-komponen yang kita perlu selaraskan untuk memastikan kajian tersebut ataupun langkah mitigasi yang telah dicadangkan itu dilaksanakan mengikut perubahan. Sebab kadang-kadang dalam satu pembangunan projek ini dia ada perubahan-perubahan yang, sebab kita tahu EIA ini berlaku secara berfasa, pembangunan itu berlaku secara berfasa. So langkah-langkah yang kita cadangkan itu bergantung kepada kesesuaian fasa tersebut. So maksudnya di sini EIA ini bukan hanya kita bergantung kepada report, tetapi ianya perlu diintegrasikan secara keseluruhan untuk memastikan bahawa cadangan-cadangan ataupun pematuhan kepada syarat-syarat dari peringkat Jabatan Alam Sekitar, kita perlu memastikan bahawa syarat-syarat itu dipatuhi secara menyeluruh untuk mengelak impak-impak yang kita telah dapat, finding yang kita telah dapat yang akan memberi masalah kepada sosio ataupun masyarakat di sekeliling pembangunan projek tersebut. Okey, kita pergi kepada topik seterusnya. Ini berkaitan dengan isu-isu ataupun cabaran-cabaran. Cabaran-cabaran yang saya cuba kupaskan di sini adalah berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan pematuhan ataupun kaedah penguatkuasaan yang dilaksanakan di tapak projek ataupun di lapangan itu sendiri. So dari segi just ni, doktor, saya pergi kepada doktor balik. Apakah cabaran-cabaran dari segi pihak maksudnya pihak rakyat di luar sana ataupun pengamal EIA ataupun NGO ataupun pihak-pihak berkepentingan lain seperti penggerak projek ataupun penggerak projek itu mungkin datang daripada pihak berkuasa, pihak berkuasa negeri dan sebagainya, untuk memastikan bahawa pemahaman, pelaksanaan dan juga pematuhan itu dapat dipatuhi ataupun dari segi undang-undang tu tidak memberi masalah kepada pihak just. Maksudnya kita tak nak berlaku sebarang pelanggaran syarat dan sebagainya. Doktor boleh bagi sedikit komen berkaitan perkara ini. Terima kasih kepada saudara moderator atas soalan yang diajukan tadi. Apabila kita membicarakan tentang
aspek cabaran-cabaran lah yang kita hadapi sebagai dalam konteks Jabatan Alam Sekitar untuk menguatkuasakan, mengimplementasikan EIA ini. Saya lihat ada kepada dua konteks utama, iaitu pertama ialah dalam aspek penilaian laporan EIA dan yang kedua dalam aspek penguatkuasaan projek-projek EIA. Dan saya pergi kepada yang pertama, iaitu penilaian laporan EIA. Bila laporan EIA diterima di tangan pegawai yang memproses laporan EIA, itu merupakan satu amanah yang besar kerana kita merasakan setiap maklumat-maklumat yang dikemukakan kepada pegawai alam sekitar itu kepada kita untuk kita nilai, untuk kita kaji satu persatu, untuk kita fahami supaya tidak akan berlaku implikasi yang buruk terhadap alam sekitar. Langkah-langkah kawalan alam sekitar itu dapat dijalankan dengan baik di dalam proposal ataupun dalam laporan EIA tersebut. Itu menjadi satu amanah kepada pegawai-pegawai alam sekitar untuk membuat pengulasan ataupun penilaian laporan EIA. Jadi apa tujuan kita buat penilaian laporan EIA ini? Pertama, kita nak melihat dari aspek kandungan laporan EIA, iaitu dari aspek kecukupan kandungan dari segi skop-skop kajian yang dicadangkan di dalam term of reference ataupun terma rujukan, adakah yang mencukupi, dan dalam konteks keadaan sekeliling dalam konteks projek itu sendiri, ya, yang sangat spesifik, apakah isu-isu itu sudah diambil dalam penyediaan laporan EIA. Itu menjadi penilaian penting di dalam oleh pegawai-pegawai yang memproses laporan EIA. Dan seterusnya kita melihat juga dari aspek pematuhan garis panduan. Kita telah adakan banyak garis panduan yang kita telah tetapkan untuk dipatuhi dalam menjalankan kajian EIA, mana yang bersesuaian untuk dipatuhi. Mestilah dilihat dari segi pencapaiannya di dalam laporan EIA yang dikemukakan oleh jurunding ataupun pemaju projek itu. Dan seterusnya dari aspek metodologi kajian, kaedah kajian, adakah dia telah mencukupi skop-skopnya, metod-metodnya, adakah dia tepat ataupun bersesuaian dan boleh diterima pakai dalam konteks penilaian kajian tersebut. Dan dari aspek data-data kajian yang dikemukakan dalam laporan EIA, dia mestilah reliable, boleh dipercayai, boleh digunakan dan menggambarkan keadaan yang sebenar dalam konteks pelaksanaan projek EIA tersebut. Dan seterusnya, aspek yang penting juga adalah dari aspek kualiti kajian EIA. Itu juga adalah aspek-aspek penilaian laporan EIA yang penting yang dinilai oleh seseorang pegawai yang memproses laporan EIA. Dan antara cabaran utama yang kita hadapi dalam kita memproses ataupun membuat penilaian laporan EIA adalah dari aspek pengetahuan dan kemahiran. Ya, bila kita sebutkan tentang EIA, seperti Puan Lita sebutkan, EIA merupakan laporan yang cukup komprehensif meliputi pelbagai bidang, sama ada bidang sosio-ekonomi dan juga bidang-bidang teknikal dalam bidang kejuruteraan, impak terhadap kualiti udara, air dan sebagainya, memerlukan kemahiran dan kepakaran tertentu pegawai-pegawai alam sekitar untuk memastikan bahawa semua ini dapat dimasukkan dalam laporan EIA dan dapat dinilai dengan baik. Saya beri contoh air quality modeling. Ya. Sekarang ini banyak pemodelan atau perisian-perisian yang digunakan dalam kita membuat penilaian impak terhadap kualiti udara, dan kita perlu up to date kepada ilmu-ilmu yang baharu ini. Dan dalam konteks contohnya aspek soil erosion and sedimentation, ya, akisan tanah dan sedimentasi, di mana dalam konteks ini kalau dulu kita mungkin boleh membuat pengiraan secara manual, dan dalam konteks sekarang dengan pelbagai bentuk muka bumi yang semakin kompleks, kesan hakisan tanah dan sedimentasi itu juga semakin kompleks, dan kita memerlukan software bantuan daripada tools seperti GIS untuk kita menganalisis tahap-tahap risiko hakisan tanah itu dengan lebih terperinci dan lebih efektif. Sebab itu ilmu dan kemahiran pegawai-pegawai yang proses laporan EIA itu penting untuk menilai kecukupan kandungan laporan EIA. Dan dalam konteks yang lain juga, skop-skop kajian yang lain seperti QRA, Quantitative Risk Assessment, proses desain yang baru. Dan kalau kita lihat, banyak sekarang ini industri ataupun projek-projek yang menggunakan proses-proses baru. Dan semua ini memerlukan kemahiran pegawai-pegawai memproses laporan EIA untuk menilai dan memahami proses-proses yang
dinyatakan ataupun ditulis di dalam laporan EIA tersebut. Dan ini juga memberikan cabaran kepada pegawai-pegawai baru, untuk pegawai-pegawai baru yang baru saja memasuki Jabatan Alam Sekitar terus diberikan amanah untuk memproses laporan EIA, dan juga pegawai-pegawai baru mungkin daripada unit-unit lain yang perlu memasuki dan memproses laporan EIA. Itu mungkin memberikan cabaran baru kepada mereka untuk cepat memahami dan mengaplikasikan ilmu yang ada untuk menilai sebuah laporan EIA. Oleh itu, saya ingat aspek ini adalah aspek yang paling penting, dan dalam masa sama juga dalam konteks pegawai Jabatan Alam Sekitar, kita juga dalam memproses laporan EIA, kita terikat dengan prosedur dan piagam pemprosesan laporan EIA, dan masa yang mencukupi saya rasa dalam penilaian laporan EIA itu amat penting. Kerana seorang pegawai yang memproses laporan EIA itu, dia bukan sahaja memproses satu laporan EIA dalam satu masa. Dia mungkin memproses 1, 2 atau 3 laporan EIA, laporan TOR, dan dalam masa sama juga mengendalikan projek-projek ataupun tugasan-tugasan lain yang sangat penting. Contohnya projek sebagai pegawai-pegawai projek kajian rancangan Malaysia ke-11, 12 dan sebagainya. So itu antara perkara penting yang perlu dilihat sebagai cabaran dalam kita memproses dan menilai laporan EIA. Dan pernah saya buat kajian pada tahun sekitar 2016 dalam kajian PhD saya mendapati bahawa kualiti pengulasan laporan EIA pegawai yang memproses laporan EIA itu bergantung kepada masa yang mencukupi. Kalau mereka mempunyai masa yang terhad, mungkin dari segi kualiti pengulasan laporan EIA itu kurang terperinci, dan juga dari aspek kemahiran mereka dan pengalaman. Dan saya rasa ini juga isu yang berlaku dalam konteks juruni EIA, di mana mereka juga memerlukan masa yang mencukupi untuk menjalankan sesebuah kajian EIA. Saya rasa itu perkara-perkara penting yang perlu diambil kira. Dan salah satu aspek juga dalam konteks penguatkuasaan EIA, kita juga bila kita menjalankan penguatkuasaan EIA di peringkat negeri, banyak aduan-aduan yang kita terima berkaitan dengan projek-projek EIA yang memerlukan kita bertindak dengan segera. Dan saya rasa antara cabarannya adalah dari segi cabaran-cabaran berbentuk fizikal, di mana dalam kita membuat penguatkuasaan, kita terpaksa pergi membuat penguatkuasaan ataupun menyiasat aduan-aduan itu alam sekitar yang berkaitan projek EIA dengan tempoh yang segera, dan ini memerlukan juga persiapan mental dan juga fizikal pegawai-pegawai dalam konteks Jabatan Alam Sekitar. Dan dari aspek logistik misalnya juga, kalau tuan-tuan dan puan-puan pegawai JAS yang membuat penguatkuasaan di kawasan-kawasan pembalakan misalnya, mengambil masa yang lama, dan juga berhadapan juga isu-isu tentang fizikal cabaran-cabaran dalam menjalankan penguatkuasaan. Itu saya kira dalam konteks ini kita perlu memantapkan lagi penguatkuasaan EIA itu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih dinamik, yang lebih baru, supaya kita tidak terlepas ataupun tidak terus dapat menjalankan penguatkuasaan dengan lebih mantap, lebih efektif untuk melihat impak alam sekitar itu dapat dikawal dengan sebaik mungkin. So, itu saya rasa antara cabaran-cabaran dalaman dalam konteks penilaian dan penguatkuasaan EIA. Dan antara cabaran luaran juga yang kita hadapi adalah dari aspek kepahaman pemaju projek ataupun pelanggan-pelanggan kita ini dalam kita meluluskan laporan EIA ataupun membuat penguatkuasaan terhadap syarat kelulusan EIA, di mana kita seringkali berhadapan dengan pelanggan-pelanggan kita yang juga tidak mereka begitu memahami tentang prosedur-prosedur pelaksanaan EIA. Selepas EIA ada EMP, selepas EMP ada LDP to M2 dan sebagainya, ada syarat-syarat kelulusan EIA, ada pengawasan alam sekitar yang perlu dipatuhi, dan semua ini melibatkan juga dari segi aspek kos yang perlu difahami oleh pemaju-pemaju projek. Sebab itu saya kira engagement awal dengan pemaju projek, dengan Jabatan Alam Sekitar dan juga perunding sebagai penasihat adalah salah satu langkah yang paling tepat, yang paling bagus untuk memastikan bahawa mereka mempunyai komitmen yang berterusan bagi memastikan pelaksanaan EIA itu dapat berjalan dengan lancar. Saya rasa itu komen saya tentang soalan yang telah diajukan oleh Tuan Moderator. Terima kasih Dr. Rahman. Kita boleh simpulkan ada 3 kat sini, 3 cabaran yang
Satu dari segi cabaran berkaitan dengan penilaian laporan, penguatkuasaan dan juga cabaran yang luar. Saya lebih berminat untuk bertanya kepada puan kita cabaran luar ni yang tak boleh kita kawal. So kita umum sedia maklum, satu laporan EIA ini kita perlu siapkan dalam tempoh dan allocation bajet yang ada ataupun bajet yang disediakan oleh penggerak projek. So itu kita sedia maklum. So maksudnya di sini untuk fasa keberkesanan EIA, kita kena pastikan bahawa pematuhan kepada garis panduan, metodologi kajian, kedapatan data, data yang kita sebenarnya data yang lebih banyak akan memberi sesuatu meningkatkan level confident kepada laporan yang kita akan sediakan. So dari segi amalan di peringkat industri ni puan kita, bagaimanakah macam penilaian ni dan juga penguatkuasaan ni lebih kepada elemen JAS yang terlibat secara langsung. Tapi elemen luaran ni macam mana puan kita dari segi pematuhan terhadap industri daripada penggerak projek khususnya dan juga owner of the project tu. Contoh macam kita nak dapatkan data, kita nak dapatkan dari segi kaedah metodologi. Contoh kita ada beberapa simulasi ataupun kaedah-kaedah yang kadang-kadang memerlukan masa dan juga kos yang agak tinggi. So komen puan kita berkaitan tersebut. Ya, terima kasih Encik Anwar. Sebenarnya sebagai seorang pengamal jururunding EIA ni sekian begitu lama lah dalam bidang ni, kita ada many different types of project proponent. Many different types of project proponent. Tapi kita boleh cluster cluster ni a bit susah, but if you look at it, memang cabaran yang paling utama adalah cost dan masa. Okay. Because anyway time is money, so however long you take, okay. Yang saya boleh klasifikasi ni ada dua jenis lah project proponent. Satu yang hanya perlukan kelulusan EIA, dia tak kisah pasal benda lain. Dia tak kisah pasal pengawasan, pasal mitigasi kat tapak and all that. Dia hanya perlukan kelulusan untuk pastikan projek dia dapat berjalan. Satu daripada kelulusan dalam kelulusan projek tu untuk dilaksanakan. Ada projek proponent yang lain, kalau kita lihat dari segi the other extreme is yang betul-betul berminat lah untuk memastikan laporan tu adalah tepat, dia boleh laksanakan, dia mempunyai alokasi yang cukup untuk pelaksanaan projek tu for the full scope untuk kerja ni. So cost and masa memang kepada seorang jurunding EIA is the primary concern. So bila kita lihat dari segi kemahiran, dari segi pengetahuan, like I said sebelum ni, memang satu aspek yang berterusan. We are all not experts in our bidang, it's something that we've got to continue to learn. Tapi dari segi pendaftaran sebagai jurunding, kita ada pengkhususan yang sangat teratur dan sistematik by Jabatan Alam Sekitar, so that is a little bit easier for us lah bila kita nak cari kemahiran-kemahiran yang tertentu yang diperlukan untuk menjalankan laporan EIA itu. Tapi one of the things macam yang doktor katakan tadi yang saya nak beritahu sekarang ni adalah dari segi menjalankan kajian dan menyerahkan laporan EIA for us is quite systematic. We know what is needed to make sure that the laporan basically is submitted to Jabatan Alam Sekitar untuk penilaian yang sewajarnya, sebab sekiranya laporan tu tak mematuhi ataupun tak memenuhi kehendak Jabatan Alam Sekitar, kita akan dapat show cause letter. So itu merupakan satu yang kita tak nak lah sebagai perunding juga. So in that sense it's okay, but I am more interested in the penguatkuasaan part dari segi implementasi lah syarat-syarat kelulusan EIA di tapak ni. So one of the cabaran yang kami sebagai pengamal hadapi sekarang ni adalah mentality banyak daripada the stakeholders lah when it comes to project implementation. Bila dia kata dari segi pengawasan, dari segi pematuhan, dari segi perancangan di tapak, the pemahaman tu I nak kata
kurang mantap actually. Ya. There is maybe kita sebagai consultant EIA as a professional we are strong. But the other professionals tu yang kena pastikan projek tu boleh dilaksanakan mengikut apa yang kita kaji ya dalam laporan EIA, apa yang kita dah beri kelulusan. One of the other important stakeholders is the PBT. Kita nak pastikan bila laporan EIA kita ni, kita dah beri cadangan yang diterima pakai oleh Jabatan Alam Sekitar dan juga technical agency ya semasa syarat-syarat ataupun langkah-langkah tersebut perlu diambil seterusnya dalam kelulusan-kelulusan untuk projek. Kita tak nak kelulusan yang diberikan untuk laporan EIA itu dia berhenti setakat tu sahaja. Bila kelulusan projek diperolehi, dia nampak kadang-kadang bercanggah dengan apa yang kita telah cadangkan dalam laporan EIA tersebut. Satu contoh saya beri mungkin dalam 20 tahun yang lepas ya. Bila saya buat satu laporan EIA, ada hillock di kawasan tengah-tengah tapak projek yang kami cadangkan supaya dikekalkan sebab kawasan tu berbatu and it's the original state. So it can be a recreational area. You could actually turn it to a green area, recreational area. So itu merupakan satu daripada cadangan kita sebagai jururunding EIA telah dilaporkan dalam laporan EIA dan juga telah diluluskan. Tapi bila projek tu melalui beberapa pindaan dari segi kelulusan projek, benda tu hilang macam tu. Terus menjadi banglo. Yeah? So bila kita lihat as a consultant pun kita frustrated lah juga kan. Kenapa benda ni we spend a lot of time, a lot of money to make sure that kita kaji benda-benda yang betul, kita dah beri cadangan-cadangan yang boleh meminimalkan impact yang mungkin terjadi based on our findings. Tapi bila it goes, when the project is actually going through its implementation stage, the thing is lost. So that's something that I feel dari segi cabaran implementasi di tapak tu, kita kena we have to find a way where we can make sure that it is taken up from the planning stage right up to the actual final implementation stage. Kita tanda it's lost along the way because a lot of the things sekarang ni saya nampak memang lost along the way. So nampak macam bila projek tu bermasalah, oh EIA dia tak bagus. You know, but that is too simplistic lah nak katakan macam itu. Sebab tu saya katakan bila kita lihat dari segi findings EIA tu, kita harap sekarang ni PBT akan mengambil kira findings kami dan dia syaratkan terus dalam semua fasa implementasi projek tersebut, dari segi kebenaran rancang dia, dari segi kerja tanah dia. Kalau kita sekarang ni dalam laporan EIA kita kata dari segi LDP2M2 tu 2 kolam perangkap mendap tu tak cukup. Because kadar hakisan dia tinggi kan. So kita cadangkan perlu ada 4 ke apa based on sub-catchments and all. Tapi bila final kerja tanah, plan kerja tanah yang keluar 2 juga. So apa yang proponen tu akan implementasi? 2 ke 4? Yeah. So those are the kind of cabaran yang kita perlu tengok macam mana lah moving ahead dari dekad 2020 ni. So maksudnya dari sini dari segi fasa keberkesanan tu, maksudnya kita pun faham projek EIA ini satu kompleksiti dia besar dan dia dilaksanakan secara berfasa, kadang-kadang mengambil masa yang lama untuk disiapkan. So maksudnya key point ataupun significant impact ataupun significant mitigation yang kita cadangkan tu perlu dikekalkan dan penting berkomunikasi, communicate each other, maksudnya daripada pihak perunding sendiri, penggerak projek mungkin bertukar dan diberikan maklumat-maklumat ni semasa progres perubahan yang berlaku untuk kelulusan di peringkat pihak berkuasa negeri. So mungkin perkara ni perlu dilihat sebagai salah satu tools yang kita perlu tekankan untuk memastikan fasa keberkesanan yang macam Dr. terangkan pada peringkat awal tadi dapat dicapai. Okey, kita nak berbalik berkaitan dengan cabaran juga, tapi cabaran tadi yang kita ceritakan cabaran sebelum ni ataupun cabaran yang kita
hadapi normal. Maksudnya mana-mana perunding, mana-mana penggerak projek ataupun negeri yang terlibat dalam pelaksanaan EIA ini berlaku ataupun menghadapi perkara yang sama. Kita nak tekankan ataupun nak sentuh sikit berkaitan dengan norma baharu. Maksudnya kita sedia maklum semenjak 10 Jun yang lalu kita memasuki fasa PKPP, iaitu fasa pemulihan terhadap kaedah kawalan COVID-19 ni. So sejak daripada 18 Mac seolah kita masuk dalam satu freeze time. Kita senyap kat situ. Maksudnya projek pun tak berjalan. Dari segi proses pilihan EIA pun agak terhenti pada waktu tersebut. Dan dalam proses pemulihan ni, dan sebelum kita masuk kepada proses normalisasi COVID-19 ni, apa yang saya cuba nak ketengahkan di sini daripada kedua-dua panel, iaitu di peringkat JAS sendiri, doktor. Di peringkat JAS sendiri, apakah penyelarasan untuk kita boleh laksanakan bagi memastikan pematuhan terhadap kaedah-kaedah penilaian dan juga kaedah-kaedah penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh JAS untuk mematuhi konsep norma baharu yang sama-sama kita belajar sekarang ni. Doktor boleh sikit sentuh berkaitan dengan apa yang doktor boleh bincangkan sikit berkaitan dengan pematuhan terhadap norma baru tersebut. Okay, baik. Sebelum saya cerita pasal norma baru, saya nak share pengalaman sikit berkaitan dengan penguatkuasaan di lapangan. Betul kata Puan Gita, kefahaman dan implementasi di peringkat pemaju projek pada tahap yang agak boleh kita katakan rendah pada ketika ini. Dan pengalaman saya membuat penguatkuasaan di negeri Kedah dalam tempoh 5-6 tahun lepas, saya dapati bahawa bila kita pergi ke tapak tu, kita akan jumpa kadang-kadang seorang saja wakil di tapak, iaitu adalah penjaga tapak ataupun Pak Agad. Kadang-kadang Bangladesh apa semua kan. Bila kita datang tu dia akan tanya 2 soalan. Mau tengok kolam? Itu soalan ni yang penting. Mau tengok kolam ataupun ni kan, dia anggap kita nak memancing pergi kolam pula kan. So itu adalah antara cabaran-cabaran untuk kita memahamkan. Takkan kita nak berjumpa dengan pengawal kawasan tersebut untuk kita buat penguatkuasaan kan. So tidak capai hasrat itu. Saya ingat perlu apa yang kurang sekarang ini adalah engagement kita sendirilah di peringkat Jabatan Alam Sekitar. Mungkin kita dengan jururunding EIA, alhamdulillah kita telah mencapai tahap yang baik saya rasa, dan kita semakin banyak semasa saya mengendalikan skim pendaftaran jururunding EIA, memang banyak pakar-pakar dalam negara kita ini dalam bidang penilaian impak alam sekitar. Banyak, sama ada subjek spesialis dan sebagainya, semakin banyak. So itu kita tidak dapat nafikan. Tapi engagement kita kepada pemaju projek ini agak kurang. Saya rasa itu adalah aspek atau gap yang perlu kita perbaiki dari masa ke semasa. Okey, saya seterusnya berbalik kepada soalan yang dibangkitkan oleh Cik Anwar, moderator kita pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan norma baru dan bagaimana bahagian penilaian khususnya ataupun Jabatan Alam Sekitar ini kita telah memulakan adaptasi terhadap apa yang berlaku dalam konteks wabak pandemik COVID-19 ini. Iaitu yang pertama, bila kita lihat tentang apa yang berlaku pada hari ini, dia ataupun kelaziman baru yang kita perlu sesuaikan dalam kehidupan kita, dia telah memberikan impak kepada 3 elemen penting, 3 elemen utama, iaitu kalau saya boleh simplifikan sebagai 3 P. P yang pertama adalah people, P yang kedua adalah proses ataupun prosedur, dan P yang ketiga adalah production. So 3 P ini telah menerima impact daripada apa yang berlaku. Iaitu yang P yang pertama, people, iaitu bagaimana pekerja dengan majikan, dengan pekerja menghadapi cabaran-cabaran dalam melaksanakan kerjanya seharian. Yang keduanya ialah di aspek proses atau prosedur. Mana prosedur-prosedur yang biasa kita amalkan secara lazim itu tidak dapat kita laksanakan dengan biasa. So ini memerlukan modifikasi ataupun penambahbaikan berdasarkan keadaan semasa. Dan yang ketiga adalah production ataupun penghasilan kerja yang kita hasilkan itu telah memberikan kesan kepada penghasilan kerja. Dalam konteks
agensi awam, sudah pasti dari segi mungkin delivery kita ataupun servis yang kita berikan atau kelulusan ataupun pemprosesan itu agak terjejas ataupun memberikan beberapa cabaran kepada kita. Dan dalam konteks jurunding ataupun sektor swasta, saya rasa dari segi produk yang mereka hasilkan itu juga terjejas kan. So 3P ini adalah elemen-elemen yang perlu ditambah baik dari masa ke semasa dan perlu dilihat scenario ini pada masa-masa akan datang. Macam EIA lah kan, EIA kita ada worst case scenario. Dalam konteks hari ini saya rasa perlu juga kita mengambil kira suatu prosedur pendekatan baru untuk menghadapi worst case scenario yang kita tidak pasti, sebab dunia pada hari ini penuh dengan ketidakpastian, uncertainties kan. So banyak perkara-perkara baru yang mungkin akan timbul. So dalam konteks pemprosesan dan penguatkuasaan EIA di bahagian penilaian, kita telah berbincang dan juga cuba seboleh mungkin untuk meneruskan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang bagi memastikan kesinambungan ataupun penerusan aktiviti-aktiviti yang dirancang untuk merancangkan ekonomi di dalam negara. Dan kita telah berusaha untuk memastikan bahawa satu cabaran penting yang kita hadapi dalam situasi ini adalah cabaran untuk kita menyampaikan maklumat kepada pihak pelanggan kita dan bagaimana kita dapat menguruskan itu dengan baik. Dan kita biasa dalam konteks yang kita hadapi wabak pandemik COVID-19 ini, dalam situasi ini kita berdepan juga persoalan-persoalan daripada jurunding EIA ataupun juga pemaju-pemaju projek. Bila nak proses laporan EIA, bila kita nak dapatkan kelulusan EIA, bila kita nak dapatkan kelulusan pembaharuan jurunding EIA, semua itu adalah persoalan-persoalan yang kita biasa hadapi semasa tempoh COVID-19. So antara perkara-perkara yang kita telah lakukan, pertama kita telah memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat untuk membantu kita berhubung dengan pelanggan. Kita telah menyalurkan informasi kita melalui Facebook Live ataupun Facebook Jabatan Alam Sekitar, melalui email dan sebagainya. Dan sebagai kaedah untuk memudah cara pemprosesan laporan EIA, kita teruskan juga dengan kita menjalankan mesyuarat dalam talian. Dan ini pada awalnya kita rasa agak ada sedikit cabaran, tapi saya rasa alhamdulillah sekarang ini semakin diterima pakai sebab dia banyak sebenarnya manfaat dan faedahnya. Pertama sekali dari aspek jarak dapat dipendekkan dan masa itu dapat disingkatkan dalam kita membuat keputusan-keputusan ataupun dalam kita menilai sebuah laporan EIA. Dan kita juga berkolaborasi maklumat dengan jurunding EIA dan pemaju-pemaju projek melalui secara dalam talian. Kita menyalurkan maklumat melalui infografik dan laporan pengawasan alam sekitar juga ada yang dihantar melalui menggunakan email dan menggunakan sistem di dalam talian. Dan itu adalah pendekatan-pendekatan yang diambil dalam usaha untuk kita meneruskan aktiviti pemprosesan laporan EIA. Dan selepas PKP ini kita juga berusaha untuk memastikan bahawa prosedur ini dapat dilaksanakan seperti biasa dengan kita mengambil kira pendekatan-pendekatan baru, contohnya dari segi aspek keselamatan, kesihatan diri, ya, kita menjalankan kerja mengikut kelaziman ataupun norma baru yang berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan ataupun disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita juga melihat bahawa terdapat keperluan-keperluan penting untuk kita menambah baik dari segi pengawasan pemantauan projek-projek EIA. Ada kemungkinan penting untuk kita mengadakan real time monitoring supaya projek-projek EIA ini dapat dipantau secara berterusan walau dalam apa keadaan pun. So itu adalah antara kaedah-kaedah yang perlu kita mungkin perkasakan pada masa-masa akan datang. Saya rasa itu saja yang dapat saya bagi ulasan tentang hal ini. Okay. Terima kasih Doktor. So maksudnya di sini dalam tempoh PKP ataupun mungkin setahun akan datang, 2 tahun, kita pun tak pasti senario yang akan berlaku. Cuma apa yang saya boleh simpulkan di sini, code of conduct, code of conduct, kaedah pelaksanaan yang kita jalankan selama ini akan berubah, akan diselaraskan mengikut keperluan semasa yang memerlukan suntikan
teknologi ataupun macam kita tengok sekarang ni IF 4.0 yang ada IoT, pelaksanaan IoT, kita ada perkongsian data raya dan sebagainya. So perkara ni mungkin boleh dilihat sebagai salah satu peluang baru untuk kita pastikan pelaksanaan atau proses penilaian dan juga penguasaan AI ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dalam kaedah, walaupun kita berjarak tapi kita dekat sebenarnya. So untuk puan kita, saya nak sentuh sikit berkaitan dengan apa yang Dr. Rahman kupaskan tadi. Kita perlukan macam contoh macam real time monitoring, yang mana kita faham real time monitoring ni akan berkait rapat dengan peningkatan kos ataupun berkait rapat dengan penerimaan ataupun ketersediaan peralatan yang ada di pasaran. So komen puan kita, adakah mungkin kita boleh tambah sikit apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengamal ataupun juruning AI, sebab mungkin tim tu memang kena ketapak, contoh untuk dapatkan data ataupun melaksanakan program-program pengawasan. So adakah code of conduct yang baharu ni telah disampaikan kepada pekerja-pekerja atau staf-staf untuk pastikan kes-kes COVID-19 ni kita dapat hentikan. Dan yang macam saya terangkan awal tadi, peningkatan kos tadi, adakah ianya memberi kesan kepada atau memberi cabaran kepada pengamal di luar sana? Terima kasih Encik Nam. Sebenarnya sejak PKP diumumkan pada 18 hari bulan Mac, memang kita terkejutlah juga because it's not normal. It's not something that we've been, it's never happened before lah, boleh kita katakan. In my lifetime ni, setakat ni belum lagi berlaku. So there were a lot of things that caught us a little bit unprepared. So dari segi pengawasan, dari segi pelaporan, dari segi pengamalan tugas EO di tapak memang tak dapat dijalankan because everybody was under movement control order. And then penyelenggaraan di tapak pun tak dapat dijalankan sebab kontraktor tak dapat bekerja di tapak. So memang semua berhenti. So what happened was, since then dalam fasa PKPP ni, cabaran kami sebagai konsultan adalah untuk memastikan pengaturan semula kitaran pengawasan ni. So maybe there was a freeze for about 3 months. So now we've got to continue the cycle. One of the things that we are preparing our staff to do bila dia turun ke tapak untuk menjalankan pengawasan ke menjalankan site investigation ke apa, adalah to pastikan yang mereka sendiri adalah safe. So we had to go through COVID test. Kita telah melaksanakan COVID test sebelum kita masuk ke tapak untuk memastikan kita tidak menjadi one of the asymptomatic carrier ke apa di tapak. And then we have to make sure that bila kita turun ke tapak tu, kontak tu, penjarakan sosial tu masih dapat dijalankan. Because as we know, a lot of these sites are manned by pekerja asing. Yang sekarang ni one of the cluster lah yang terlibat lah. So we have to make sure that as consultants, the new norm, the new way of doing things, macam mana nak observe the site, and having to say safe becomes a challenge. So it's something that we've got to learn as well. So macam yang doktor dengan Cik Anwar katakan tadi, memang SOP kerja sekarang ni kita kena ada satu stream lagi untuk abnormal conditions ataupun conditions di mana movement control order ni diambil kira. So it might not be just a short time during March this year, maybe next year it's a different virus, it's a different pandemic. It's something that I think as the world goes through the evolution, kita pun kena pastilah SOP kerja. One of the important aspects of this I find that is coming out is penggunaan drone untuk pengawasan. So that's becoming more and more accepted. So bila kita pergi ke tapak, in terms of usage of drone for site inspection and all that, ensures that you've got minimal in terms of contact lah dengan the people at the site dari segi personnel yang doktor katakan tadi. Dari segi proses and production, online monitoring, real time monitoring,
I think untuk industri pengeluaran is not an issue sebab it's quite standard, CEMS for the IETS, online monitoring and all that. Tapi untuk projek-projek pemajuan kerja tanah, that is a little bit of a problem because the instruments involved in terms of real-time monitoring ni, most of the time what we find, kita pernah cuba, it gets stolen. Mungkin sebelum ni saya ingat kita ada macam teluk hujan kan, untuk kawalan 12.5 mm dulu. Yalah, dipasang di beberapa tempat yang manual pun hilang. Kalau kita nak buat online, yang data logger tu memanglah definitely dari segi security, safety security of this equipment ni very difficult to pastikan di kawasan tapak. Even our lab accredited laboratory personnel yang pergi ke tapak, dia pasang the noise meter, dia kena pasang untuk 24 jam ataupun the air, terus kena curi. If they are not around to watch it 24/7, very risky, very risky. So this is because untuk industri dia lain, it's control environment, When you come to pemaju kat tapak ni, it's actually quite open lah, So that is something that maybe dari segi SOP kerja selepas ni kena tengok balik lah macam mana that can be done. So that's why I always feel that planning is very important. Planning and communication. So if we can plan well, we can communicate well what needs to be done, maybe we are able to counter these challenges better lah selepas ni. I have to say this period between 18 Mac dengan untuk kami lah 4 Mei bila there was a bit of pelonggaran tu, it was a little bit of a culture shock. But we adapted well. We had 4 or 5 TRCs online dengan Jabatan Alam Sekitar, so managed to carry on with work. So mula-mula tu rasa janggal juga, but I think as we go on, it's becoming more and more normal. I think we get a little bit self-conscious being in front of the camera talking. Dia nampak macam the impersonal touch to a bit. We need to get used to it. So I think with all the online meetings that we've been doing and all that, it's becoming more and more easy to do this. But the cost untuk industri, I don't think it's an issue because control environment. Tapi untuk pemaju di tapak might be a little bit more of a challenge. Terima kasih Puan Gita. So maksudnya di sini mungkin kita kena tengok balik dari segi cabaran-cabaran yang ada khususnya di tapak-tapak yang melibatkan kerja tanah. Memastikan contoh macam real time ataupun kaedah pengawasan secara real time dapat dilaksanakan dengan lebih perinci. Cuma saya berminat sikit kalau contoh kita tahu dari segi mesyuarat secara online ataupun kita sekarang ni online dah jadi macam sebahagian daripada nama baharu kita. Cuma apa yang kita perlukan di sini adalah keberkesanan tersebut. Kadang-kadang mesyuarat tu kita faham, mesyuarat secara fizikal pun memakan masa yang panjang ataupun kadang-kadang tu nak communicate secara berdepan pun agak masalah. Tapi mungkin perlu ada orang kata code of conduct ataupun SOP yang bersesuaian untuk memastikan apa yang kita bincangkan dalam tempoh yang terhad dan resource yang terhad ni dapat diberi mendapat input untuk membuat satu keputusan yang jelas. So mungkin itu perkara yang boleh kita tengok untuk keberkesanan terhadap pematuhan kaedah norma baru ni lah. Okey. Soalan nak akhir ni, belum akhir lagi. Dia berkaitan dengan harapan ataupun pandangan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Doktor, berkaitan dengan harapan. Doktor, harapan maksudnya tadi kita cerita 3 fasa. Fasa keberkesanan. So bagaimanakah fasa keberkesanan ni dapat dicapai melalui kerjasama semua pihak yang terlibat, dan harapan doktor untuk pastikan bahawa keberkesanan, mungkin kita
ada berita baik ataupun berita berkaitan dengan pindaan perintah ke apa ke yang boleh Dr. kongsikan kepada pendengar pada hari ini? Terima kasih. Saya harap saya punya line okey sebab tadi ada signal saya punya koneksi tak berapa bagus. Tapi saya cuba. Okey. Okey, seperti yang soalan yang diajukan oleh saudara moderator tadi berkaitan dengan harapan kita untuk melihat keberkesanan EIA itu dapat dilaksanakan dan tercapai dengan baik ya. So bila kita sebutkan tentang keberkesanan EIA, ya, kalau secara akademiknya memang paling lebar dibincangkanlah. Cuma ada pengkaji yang menyebut ada 3 indikator penting untuk kita melihat keberkesanan EIA di sesebuah negara, iaitu pertama ialah dari aspek pembangunan capacity building, itu yang paling pentinglah. Yang keduanya ialah dari aspek kualiti laporan EIA sebagai indikator keberkesanan EIA, dan ketiga yang sangat penting juga adalah kejayaan pelaksanaan langkah-langkah kawalan alam sekitar semasa pelaksanaan projek EIA. So 3 indikator penting ini menjadi pengukur ataupun perkara penting untuk kita memastikan keberkesanan EIA itu dicapai. Okay, saya pergi kepada yang pertama iaitu tentang pembangunan kapasiti. Dalam konteks hari ini, Jabatan Alam Sekitar, terutama di bahagian penilaian, kita sentiasa melihat kembali tentang prosedur-prosedur EIA yang sedang kita laksanakan, sama ada ia mempunyai masalah atau cabarannya. So kita cuba pertingkatkan dari masa ke semasa. Dari aspek perundangan perintah EIA misalnya, kita juga telah melihat dan tengah mengkaji untuk membuat beberapa pindaan, sama ada menggugurkan aktiviti-aktiviti sedia ada ataupun menambah lagi aktiviti-aktiviti yang diperlukan untuk menjalankan kajian EIA. So itu antara perkara-perkara yang sedang kita bangunkan. Dalam konteks menambah baik sistem jurunding EIA, sekarang kita telah juga lancarkan sistem MySet, di mana jurunding EIA boleh membuat pembaharuan dan pendaftaran EIA melalui secara dalam talian, masih baru lagi, dan kita telah lancarkan, dan ini saya kira boleh dimanfaatkan dalam tempoh-tempoh kita menghadapi situasi ataupun krisis yang mungkin menyukarkan untuk kita berkomunikasi secara dekat. Dan seterusnya kita juga melihat dalam konteks pembinaan kapasiti pegawai-pegawai yang proses laporan EIA dan juga membuat penguatkuasaan. Kita mengimpikan pegawai-pegawai EIA ini mempunyai ilmu dan kemahiran yang spesifik dalam semua bidang. Kita tidak perlu mungkin dapat menguasai keseluruhan bidang. Kalau keseluruhan bidang kita boleh kuasai itu memang hebatlah, memang bagus kan. Tapi sekurang-kurangnya seorang pegawai itu dia mesti ada kompetensi ataupun kemahiran dia dalam bidang-bidang yang spesifik. Contohnya dalam bidang pemodelan alam sekitar, air quality modeling, seorang dalam water quality modeling, seorang lagi dalam soil erosion, seorang lagi dalam quantitative risk assessment dan sebagainya. Dan ini saya kira perlu dilihat dalam aspek latihan yang berterusan, kerana saya rasa dalam konteks dalam Jabatan Alam Sekitar itu, EIA ini satu unit yang sangat unik sendiri, dan dia sebab kita deal dengan pelbagai penemuan-penemuan baru ataupun ilmu-ilmu baru dalam bidang alam sekitar yang sentiasa berkembang. Tahun ini dan tahun depan mungkin berbeza, ada skop-skop kajian yang bertambah. Contohnya climate change kan, kita kalau ikut saranan United Nations, kita perlu masukkan climate change ini sebagai salah satu aspek konsep ataupun satu dalam EIA, sebahagian berkajian EIA. So adakah kita sudah berupaya untuk melihat ini sebagai satu perkara yang penting, dan itu saya rasa penting untuk kita tambah baik dari segi latihan, dan juga bukan sekadar latihan, mungkin pegawai-pegawai yang telah mencapai memproses laporan 50, lebih daripada 50 atau 100 laporan EIA ini, mungkin ada beberapa penanda aras diberikan kepada mereka untuk mereka ini kekal dalam EIA dan dapat memberikan sumbangan yang baik kepada Jabatan Alam Sekitar. Seterusnya dalam konteks jurunding EIA juga kita sentiasa bersama dengan jurunding EIA untuk menambah baik modul-modul yang kita sedang sediakan, terutamanya modul-modul yang kita telah siapkan di IMAS, dan saya juga terlibat dalam juga perbincangan dalam penyediaan modul, dan itu kita akan tambah baik dan mungkin perbanyakkan lagi. Dan seterusnya dalam konteks yang paling penting juga seperti yang kita sebutkan tadi, iaitu tentang memantapkan kemahiran dalam konteks pemaju projek. Ya, pemaju projek ini perlu kita berikan tumpuan, kerana mungkin
perlu ada modul-modul alam sekitar ataupun pengenalan tentang EIA, macam mana EIA itu boleh mendatangkan manfaat kepada mereka. Itu saya rasa amat penting, dan bagaimana mereka dapat menjalankan pematuhan syarat-syarat perusahaan EIA dengan baik itu adalah kursus-kursus yang merasa ataupun latihan-latihan yang perlu diberikan pendedahan kepada pihak pemaju projek, dan itu dari aspek pembangunan kapasiti. Yang seterusnya dari aspek kualiti laporan EIA. Kualiti laporan EIA ini dia juga bergantung kepada faktor kemahiran jururunding EIA dan juga pegawai-pegawai pengulas laporan EIA. So kita inginkan kualiti laporan EIA dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa. So itu adalah satu perkara penting, sebab kualiti laporan EIA ataupun prosedur pengulasan laporan EIA itu perlulah lebih spesifik, lebih sistematik. Mungkin pada masa akan datang kita boleh manfaatkan artificial intelligence, contoh kan seperti Tuan Moderator sebutkan tadi, kita mungkin boleh gunakan AI untuk kita membuat analisis terhadap laporan-laporan EIA. Mungkin laporan-laporan EIA pada masa akan datang mungkin tidak perlu dihantar dalam bentuk hard copy yang akan berjilid-jilid dan juga beratus-ratus muka surat kan untuk kita menyemak satu persatu. So mungkin kita ada sistem secara online yang kita boleh analisis, dan ini juga dibincangkan dalam bukan di peringkat Malaysia saja tapi di peringkat global tentang bagaimana dapat kita menguruskan laporan-laporan EIA dengan baik. Dan dalam konteks jabatan alam sekitar, bila kita sebutkan laporan EIA yang dihantar kepada JAS, mungkin tiap tahun lebih dari 200 purata laporan EIA, 150 ke 180 laporan EIA yang diterima, itu merupakan sebenarnya data-data yang sangat penting untuk kita manfaatkan. Seperti sekarang kita bicarakan tentang big data analysis kan. So perkara-perkara ini perlu diselaraskan untuk kita gunakan ianya untuk kita merancang dan menguruskan pengurusan alam sekitar dengan lebih baik. Itu antara perkara-perkara yang mungkin harapan kita lah pada masa akan datang. Dan seterusnya yang terakhir sekali iaitu dari aspek pelaksanaan langkah-langkah kawalan alam sekitar. Ini adalah mainly kepada aktiviti penguatkuasaan yang saya sebutkan tadi, iaitu kita perlu menjalankan perubahan dari aspek penguatkuasaan EIA, dari aspek pengawasan projek-projek EIA ini dengan penggunaan teknologi drone dan sebagainya. Kita juga telah mula menggunakan drone dalam penguatkuasaan EIA dan juga pengawasan dan penyiasatan projek-projek ataupun aduan berkaitan dengan alam sekitar. Dan seperti disebutkan tadi, mungkin memang ada cabaran peringkat awal untuk kita menjalankan contoh real data, monitoring dan sebagainya. Tapi itu adalah satu langkah awal untuk kita mantapkan lagi dari masa ke semasa. Saya rasa itu sahaja 3 aspek penting yang menjadi indikator yang kalau boleh bila kita buat penambahbaikan terhadap AI, melihat kepada 3 indikator penting ini. Terima kasih Doktor. Kupasan yang kita rasa padat untuk meluahkan harapan sebagai seorang pegawai penilai dan juga pegawai kuasa di lapangan untuk pematuhan EIA. Untuk Puan Gita, saya nak dapatkan pandangan dengan harapan Puan Gita terhadap keberkesanan, fasa keberkesanan EIA ini, dan saya nak tambah sikit mengenai soalan berkaitan impact yang pihak kerajaan buat terhadap industri ataupun terhadap contoh macam pihak konsultan sendiri dalam konteks suntikan dari segi ekonomi. Kita ada pakej rancangan ekonomi, kita ada pakej penjana yang diumumkan oleh YB Perdana Menteri baru-baru ni. Adakah pakej rancangan ekonomi ini memberi impak dan membawa harapan baru kepada pengamal-pengamal ataupun jurunding-jurunding EIA di luar sana untuk grab opportunity dalam memastikan pematuhan alam kita itu adalah satu objektif utama dan boleh membantu stakeholder macam JAS, penggerak projek, pihak kuasa negeri dan sebagainya. Sedikit komen daripada Puan Gita. Okey, saya pergi Tuan Moderator kepada soalan yang kedua dulu dari segi suntikan ekonomi itu. So memang kita nak pastikan our economy tak terjejas secara teruk lah dari semasa fasa COVID ni, sebab it's a global problem ya. So kalau kita lihat apa yang telah diwawarkan adalah supaya kita lebih mesra kepada FDIs, foreign direct investments coming into Malaysia, so that we are able to look at. Now one of the cabaran yang kita hadapi sebagai konsultan adalah bila kita nak berdepan dengan investors ni.
Kita nak pastikan kita berkomunikasi dengan mereka secara efektif. Kita boleh beritahu mereka apa keperluan alam sekitar di negara kita, apa yang perlu dipatuhi sebelum suatu projek tu dapat dilaksanakan. And that is always a challenge. Because for them, they cannot understand our processes. Everything is like yesterday. Ya, masa yang kita perlukan untuk sediakan laporan, masa yang kita perlukan untuk menyerahkan laporan, penilaian, kelulusan and all that, for them it's something that they cannot understand. They think that we take too long. So that is something that maybe moving forward ni kita kena tengoklah macam mana kita boleh buat satu cara penyampaian ataupun cara penyerahan laporan EIA, penyediaan laporan EIA yang lebih mantap dari segi kajian yang lebih berkesan dalam masa yang lebih singkat. So the big data analysis and all that is actually very, very important because we don't need to go back to site. Kita boleh pakai historical data secara senang and it's all available. It makes actually our impact assessments very much more effective lah. And it, hopefully at the end of it shortens our time when it comes to kajian dari segi pelaporan and all that. Because FDIs ni, like I said, foreign investors ni, everything is money from yesterday to today. So memang that is a challenge that we as consultants really need to look into. Dari segi language pun another challenge. So kalau kita dulu ada bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris, kita kena tambah lagi beberapa language yang lain, you know, when we are dealing with foreign investors. So that is something that as jururunding memang kita perlu evolve lah together to make sure that we are good consultants. I come back to Dr. Rahman's third point lah, because that is my harapan moving forward. Saya rasa dari segi EIA, dari segi capacity building, dari segi consultant, dari segi laporan, everything is streamlined, everything is moving in a very systematic way. But memang harapan saya adalah the aspect of post EIA ni. Ya, saya nak lihat aspek post EIA, EMP dengan post EIA ni diperkukuhkan. It has to be stronger. It has to become an industry norm for all professionals involved in the project development activity. So like the proponent, he needs to know that he has to allocate the budget. He has to allocate the correct personnel to carry out the work on site. The pruning civil, dia kena pastikan keperluan mitigasi yang kita letak dalam laporan EIA itu ada dalam tender. And it is done in a proper manner lah, mengikut fasa yang tertentu tu. Dia tak boleh macam okay, I just allocate to Siltrat for throughout the project development stage. It doesn't work that way. Like I said, it's not a static kind of. We need a contractor that is yang dilantik untuk menjalankan kerja di tapak ni, contractor yang berwibawa. Because kalau kita ada capacity, proponent faham, the pruning civil and all the personnel involved in the project development is committed, the contractor has also got to be committed. Kalau kontraktor tu jenis yang sambil lewa, yang memang is just looking at completing the work without any form of doing it properly secara berkesan, we're going to have problems di tapak. One of the other important personnel sekarang ni adalah EO lah, ya. Sebab sekarang ni dah jadi keperluan untuk mendapatkan EO untuk semua projek EIA ini. Kita nak seorang EO yang prihatin dan proaktif. Ya. Kita tak nak EO yang okay, ini adalah my job scope. Okay, I will do this every day. I am not interested in anything else that's happening di tapak. It cannot work that way. Ya. Dia kena pastikan bila dia ambil in situ reading semua tu, he's using the data for something more important untuk langkah-langkah mitigasi di tapak dapat dilaksanakan secara efektif. So the communication between the EO and all the other stakeholders at the site because is important, because when I teach classes macam kelas SSP semua ni, satu daripada keluhan utama EO ni adalah nobody listens to me. So they become frustrated. So they don't get interested in what is happening around them dari segi apa yang berlaku di tapak. So that is something that we want to make sure that the motivation untuk EO ni ada,
supaya dia faham tapak tu, dia faham apa yang perlu dilaksanakan dan apa yang dilaksanakan tu adalah berkesan. Okay, we just don't want pelaksanaan langkah mitigasi yang tak berkesan di tapak. So we have to make sure that of course enforcement comes in as well. Because when enforcement comes in dari PBT, daripada JAS, daripada agensi lain macam luas kat Selangor and all that, people are on their toes. So dia tak leka. So this is something that gives them a little bit more of an impetus lah, so that they are able to make sure that things at the site is more streamlined. So one of the aspects that I really want to see is discipline. Because all of us have to work together secara professional and it actually needs a lot of discipline. So maybe as my closing statement ni, sama macam kita amalkan disiplin masa pematuhan kepada kehendak Kementerian Kesihatan, masa PKP, PKPB, PKPP and all that, I think disiplin ni perlu menjadi norma hidup, especially when it comes to pematuhan Akta Kualiti Alam Sekitar. Because it has to be something that you are always wanting to look at as in the back of your mind, you know, that you are looking at best management practices, bukan not just for your site but for the surrounding area as well, and actually for the betterment of our society as a whole. Because kita memang tak nak projek yang meletup lagi kan dalam dekad baru ni. From 2020 onwards, we hope things are actually a lot more disciplined when it comes to development at sites ni and industry compliance. Yeah. Okay. Terima kasih Puan Mita. So maksudnya dekat sini peranan yang yang ada contoh macam EO ni, dia satunya macam Puan kita suggest tadi, perlu berdisiplin, menjiwai dan tidak menyendiri. Maksudnya kita sendiri, maksudnya JAS, peringkat JAS, di peringkat PBT, jurunding, owner maksudnya penggerak projek, perlu bantu dia untuk menjalankan tugas dengan lebih baik. Okay, so itu sedikit sebanyak yang kita boleh bincangkan pada hari ini. So, saya tak mengambil, kita dah ambil lebih kurang dalam 1 jam lebih sedara tak sedar kita bersembang santai berkaitan dengan IAI pada hari ini. So saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel, Dr. Rahman, Puan Gita. So saya harapkan nanti mungkin kita ada slot-slot lain yang boleh kita kupas tajuk-tajuk yang lebih lebih terperinci ataupun tajuk-tajuk yang lebih menyentuh kepada pelaksanaan IAI di Malaysia secara khususnya. So saya sekali lagi Anwar daripada bahagian komunikasi strategik JAS Pejabat mengucapkan ribuan terima kasih di atas keluangan masa tuan-tuan, Puan Gita dari jauh, Dr. Rahman walaupun dekat, terima kasih. So kita harapkan slot tanya ECO ni, Environmental Control Officer ni, menjadi wacana baru untuk pihak JAS memberi ataupun menyampaikan informasi-informasi yang yang penting kepada golongan-golongan kesasar di luar sana, dan kita harapkan program ini kita dapat teruskan walaupun ini antara slot pertama yang kita sediakan dalam syarat talian. So saya harapkan sekali lagi program ini dapat memberi impak dan kerjasama daripada semua pihak. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Selamat Hari Raya kepada Dr. Rahman dan terima kasih kepada Puan Gita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Alam Sekitar, tanggungjawab bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.